Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan sama-sama kita mohon kepada Allah SWT agar memberkati dan merahmati majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala at-tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما sahhalallahu lahu bihi tariqan il jannah atau kama qala. Amma ba'd. Alhamdulillah. Mas sekali marilah sama-sama kita panjatkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyakkan menyebut dan mengagungkan Allah, dan juga sentiasa kita pastikan kita berada dalam landasan ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak mendapat murka ataupun Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita insya-Allah. Jadi kita sambung perbincangan kita dalam kitab kita start dengan kitab hadis dululah, iaitu kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, hadis yang ke-25. okey, iaitu harus sembahyang di atas sampan. Biasa perbahasan awal ni panjang. Okey. So insya-Allah kita cuba untuk dapatkan perbincangan kita ini supaya kita dapat habiskan beberapa hadis yang ada dalam senarai ini insya-Allah. Okey, jadi hadis ini sebenarnya menjadi asas penting kepada hukum solat di atas medium ataupun sesuatu yang bergerak. Okay, kalau dulu sampan, sebab zaman ni tak ada kereta api ni. Okey, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada kereta api lagi. Jadi mengambil hukum yang berkaitan solat atas sampan juga ialah kenderaan yang bergerak. Okey, kereta api, kapal terbang, sebab tu nak kata mungkin panjang sikit perbahasan ni, termasuk kereta, bas kan. Jadi ada kenderaan yang memang kita boleh kontrol. Kita boleh kontrol. Contoh kereta, sebab kita sendiri bawa. Ada kenderaan yang tak boleh kontrol, kita hanya penumpang saja, macam kereta api.
nak stop, nak sekat kereta api umpamanya suruh berhenti, memang payah kan. Begitu juga dengan kapal terbang. Kita tak boleh kontrol, maknanya kita hanya menumpang saja. Jadi begitu juga perkara berkaitan dengan sampan ini. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi 'ulumihi fid darain. Okey, hadis ke-25, harus sembahyang di atas sampan. An Jabir bin Abdullah wa Abi Sa'id sallaya fi as-safinah qa'imaini wa qala al-Hasan tusalli qa'iman ma lam tashukka ala ashabika taduru ma'aha wa illa faqaidan. Okey. Nak baca sekali lagi. Wa an Jabir ibni Abdullah. Kalau kita sambung wa an Jabir ibni Abdullah wa Abi Sa'id, yakni Abi Sa'id Al-Khudri. Sallaya fi safinah qa'imaini wa qala al-Hasan tusalli qa'iman ma lam tashukka ala ashabika taduru ma'aha wa illa faqaidan. Daripada Jabir bin Abdullah dan Abu Sa'id, iaitu Abu Sa'id Al-Khudri, keduanya sembahyang di dalam sampan dengan berdiri. Dan berkata Al-Hasan, iaitu Al-Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in, engkau sembahyang berdiri selama engkau tiada menyusah pada sahabat-sahabat engkau. Engkau berpusinglah bersertanya, dan kalau tidak maka sembahyanglah duduk. Makna di sininya ialah iaitu Jabir, iaitu sahabatlah Jabir bin Abdullah dan juga Abu Sa'id Al-Khudri sedang solat di atas sampan dalam keadaan berdiri. Maka berkata Al-Hasan Al-Basri, tusalliya qa'iman, iaitu engkau sembahyang berdiri. Maknanya kalau kamu nak sembahyang sendiri boleh, ma lam tashukka ala ashabika, selama mana ia tidak menyusahkan kepada sahabat engkau. Okey, maklumlah tempat yang terhad, dan mungkin ada peralatan-peralatan ataupun ada sesuatu lah yang bersama di atas sampan itu, maka boleh, tak ada masalah kita nak solat berdiri kalau boleh. Okey, itu tidak menyusahkan sahabat-sahabat engkau. Lama dia tengah sembahyang pun jatuh dalam air, habis orang susah kan. Jadi maknanya boleh, tidak menjadi masalah untuk solat berdiri, selagi mana tidak menyusahkan sahabat engkau, maknanya tidak menyusahkan diri engkau sendiri dan juga orang lain. Kita duru ma'aha, berpusing bersama dengan, sebab perahu ni dia kadang-kadang berak kat sini, berak sini, bermakna kita bersama dengannya boleh, tak ada masalah. Okey. Wa illa faqaidan. Okey. Kalau tidak, maknanya kalau tak boleh berdiri, faqaidan, memadai dengan duduk. Sebab apa? Sebab dia ada sesuatu yang mungkin dari segi imbangan, umpamanya kita dia rasa susah, payah, maka kita duduklah, disebabkan oleh masyaqqah, disebabkan oleh ada kekangan. Okey. Makna di sininya ialah solat umumnya kena solat berdiri. Dan apabila kita solat berdiri, di sana ada sesuatu yang mungkin tak berlaku lagi, mungkin akan membawa kemudaratan kalau kita berdiri, ataupun mungkin menyusahkan kita, menyusahkan orang lain, maka di sana sudah jatuh pada rukhsah. Rukhsah maknanya apa? Makna rukhsah yang telah kita bahas sebelum ni, rukhsahnya ialah al-hukmu thabit, hukum yang Islam iktiraf, tapi bi khilafid dalil, bersalangan dalil asal. Dalil asal solat berdiri, yang ni boleh berdiri, tapi kalau tak boleh berdiri payah boleh duduk. Sebab apa? Li'udhrin, kerana keuzuran. Okey, disebabkan oleh keuzuran, kesukaran, ataupun ada halangan-halangan yang menghalang daripada dia solat berdiri. Okey. Jadi kalau kita tengok pada kedudukan sampan, terutamanya siapa yang pernah mungkin pernah ke laut, ataupun memang pernah jadi nelayan satu masa dahulu, ataupun pernah pergi candak sontong. Okey. Macam anak orang ni dalam bulan 7 orang ni pergi candak sontong 6 orang.
6 orang pergi, 4 orang KO awal-awal. 4 orang. Tinggal 2 orang. Okey, yang tak pernah muntah-muntah. Okey, itu lagi lah. Okey, jadi bila kita duduk atas sampan, kalau kita berhenti, walaupun kita berhenti umpamanya, dia akan apa? Dia akan mengayuk. Memang kalau diri memang payah lah. Okey, kecuali orang terror sangat. Okey, boleh. So dalam masalah ni dah sebut dengan jelas. Maknanya boleh berdiri kalau mampu. Kalau tak boleh berdiri disebabkan oleh umpamanya imbangan kita, maknanya akan kita hadapi masalah sebab dia duduk gerak macam tu kan. Maka kita boleh duduk. Okey. Maka duduk, solat cara duduk lah. Okey, berdiri solat cara duduk. Ataupun kita berdiri peringkat awal, rasa macam boleh, tiba-tiba rasa macam dah musing dah pening ke, kita duduk. Okey, kenapa? Kerana kita menghadapi kesukaran pada waktu tersebut. Begitu juga pengalaman anda sendirilah naik kereta api masa belajar dulu daripada Kelantan Wakaf Baru pergi ke KL. Okey, kita rasa macam okey dah kereta api semasa dia bergerak, tapi sebenarnya macam dalam sampan tu. Terutamanya bila dia pusing, dia belok sikit kan. Jadi kita jadi duduklah. Mungkin pada peringkat awal sebab dia tak bergerak, contohnya kita berdiri, kita rasa boleh berdiri. Tapi di saat dia bergerak, dia rasa dah oyong hayam, kita duduk. Okey. Maka tidak mengapa sebagaimana yang disebut di dalam hadis ini. Okey. Okey, berkata Al-Hasan Al-Basri, engkau berdiri sembahyang selama tiada engkau mendatangkan kesusahan ke atas kawan-kawan engkau, maka berpusinglah bersamanya. Tetapi jika susah berdiri dan menyusahkan ke atas kawan-kawan engkau, dan susah pula bagi engkau disebabkan berpusing kepala ataupun takut karam, maka ketika itu sembahyanglah duduk dan tiada berkehendak kepada mengulangi jika sembahyang itu menghadapi kiblat. Maknanya tak perlulah, kita teruskan solat. Okey. Jadi dalam persoalan ini anda cuba bagi kepada beberapa perkara lah. Yang pertamanya ialah boleh solat berdiri jika tiada halangan ataupun tiada kesukaran. Okey, tidak ada halangan, tidak ada masalah. Okey, jika sukar boleh duduk. Sebab ini rukhsah yang dibenarkan. Sebab apa? Sebab kalau berdiri kadang-kadang jatuh, okey, dan juga boleh memberi kecederaan, maka duduk. Okey. Ataupun kita merasakan akan berlaku kesukaran. Maknanya kalaulah kebiasaannya kita naik kereta api sebagai contoh, memang sekarang ni dia berhenti, tapi lepas ni dia akan berjalan contohnya. Kita rasa kalau dia berjalan nanti masalah kita kalau berdiri. Kita boleh dah boleh duduk disebabkan oleh kemungkinan besar ada kesukaran tersebut. Okey. Taklah kata-kata ni dia berhenti ni kita berdiri. Okey. Bila dia berjalan nanti baru kita duduk. Boleh juga. Tetapi kalaulah kita merasakan tempoh dia berhenti tu sekejap. Okey, dalam tempoh sekitar dalam 5 minit, 3 minit. Jadi kalau kita boleh berdiri masa ni, tapi kalau dia berjalan tak boleh, maka kita boleh duduk. Kenapa? Kerana kita tak tahu secara tepatnya mana tempoh dia akan bertolak tersebut, kita sempat ataupun tidak habiskan solat. Ini antara rukhsah yang dalam Islam dia tidaklah memberati kita sampai kepada tahap mana rigid, maknanya tak boleh dah, ni kena berdiri, lepas tu duduk. Okey, kecuali kita tahu dia berhenti 2 jam, maka tak ada lah sebab kepada kita untuk solat duduk, sebab memang kita boleh berdiri kan. Itu kita kena tengok kepada bagaimana situasi keadaan yang menyebabkan kita boleh ambil rukhsah, iaitu kelonggaran daripada berdiri kepada duduk dan seumpamanya. Okey, yang ketiga, mengambil hukum solat dalam kenderaan yang lain juga, sebagaimana anda sebut tadi. Antaranya adalah kereta api yang seumpamanya lah. Pada masa sekarang kita merasai keadaan-keadaan tersebut, beberapa kesukaran, bagaimana duduk dalam air, begitu jugalah atas darat sebagai contohnya ialah kereta api, okey, kereta, kapal terbang, bas dan sebagainya lagi. Okey, jadi yang pertama kita tengok sedikit untuk detail sedikit
iaitu hukum solat atas kenderaan. Boleh tak solat atas kenderaan? Okey. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari, mengatakan solat atas kenderaan ini, okey, secara umumnya adalah untuk solat sunat. Okey, kita tak perincikan lagi ni. Solat atas kenderaan untuk solat sunat berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Okey, yang solat di atas unta, okey, iaitu solat sunat. Okey, Nabi tak buat solat wajib di atas kenderaan. Solat wajib dia berhenti. Okey. Okey, sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam turun daripada tunggangan untuk solat fardu. Okey, untuk solat sunat, Allahu Akbar, duduk atas unta ni. Okey, maka kita ambil qiyas kepada kereta. Okey, nak solat sunat, Allahu Akbar. Okey, pada peringkat awal kalau mampu boleh menghadap kiblat, hadap kiblat. Okey, kalau kata duduk traffic light nak solat duha tak sempat ni. Sembahyang ada kan? Allahu Akbar. Okey, kebetulan arah kiblat ada. Terus Allahu Akbar. Okey, lepas tu terus sambung. Walaupun lepas tu kereta pergi ke arah mana pun kita tak perlu pusing. Pusing kalau ni macam ni accident. Okey, terus je follow je. Ittijah pertama tu kalau boleh semualah. Itu yang terbaik kan. Ni kita duduk atas jalan raya. Kalau kat luar umpamanya, kat luar baik solat di bawah. Ni mana kita Allahu Akbar seboleh-boleh menghadap kiblat ataupun lebih hampir pada kiblat. Kalau tak boleh, okey, teruskan. Okey. Bawa sendiri. Nak beritahu atas kenderaan lah. Okey. Biasanya atas kenderaan di saat kita berada bersama orang lain. Sebab kalau berhenti tu memang kita boleh tala kiblat kan. Bila kita tahu. So Allahu Akbar seboleh-bolehnya yang pertama tu menghadap kiblat. Allah di saat takbir. Lepas tu pusinglah. Okey. Ke arah mana pun kita follow kereta tersebut. Okey. Ataupun lebih dekat dengan kiblat. Kecuali memang tak boleh. Ini untuk solat sunat. Adapun kereta untuk solat fardu kita kena turun. Okey, ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi solat atas kenderaan untuk solat sunat. Atas unta, tunggangan solat sunat. Kemudian bila solat fardu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dan Nabi solat maknanya di atas tanah lah. Okey, jadi yang ni kita boleh ambil dari segi hukum yang kita kontrol, under control. Yang kita kontrol satu waktu. Sebab apa? Kita yang kontrol. Okey, dan dia ada kemampuan kita untuk berhenti. Kadang-kadang ada juga yang kita kontrol tak boleh berhenti. Jangan terus duduk tengah-tengah ni. Okey. Berhenti, solat kat luar tak lama, orang belakang sebab apa? Sebab dia berjalan slow-slow. Jadi itu antara yang boleh kita kontrol. Okey. Jadi itu yang disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang solat atas kenderaan boleh, iaitu untuk solat sunat. Okey. Manakala solat fardu kita turun. Ini berdasarkan kepada yang disebut oleh Ibnu Hajar ialah kenderaan yang kita kontrol. Okey, nanti yang tak kontrol yang nombor 2. Jadi Ibnu Hajar menakalkan daripada Ibnu Battal mengatakan ijma' ulama, iaitu pensyariatan ini, iaitu solat ni atas kenderaan, okey, iaitu untuk solat sunat. Okey, manakala turun daripada kenderaan untuk solat fardu tanpa keuzuran, maknanya tak ada uzur. Antara uzur tadi ialah tak boleh nak berhenti. Itu uzur kan. Ni tak ada keuzuran, memang solat fardu kita berhenti. Sebab apa? Sebab kita nak menghadap kiblat. Solat sunat dia ringan sedikit lah. Okey, di mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain hadis sebut, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala ar-rahilati yusabbihu, okey, yumi'u bi ra'sihi qibala ayyi wajhin tawajjaha wa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yasna' dzalika fi salatil maktubah. Ini maksudnya hadis ini riwayat daripada Muslim. Maksudnya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baginda sedang berada di atas haiwan tunggangan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertasbih dengan mengisyarat kepala baginda menghadap ke arah yang mana haiwan itu menghadap. Bertasbih ialah maknanya bertakbir. Okey, dan membaca bacaan dalam solat. Dan tidaklah baginda melakukan perkara sedemikian dalam solat fardu. Maknanya solat fardu dia tunggu. Ini maknanya atas kenderaan ini umumnya solat sunat. Sebab apa? Sebab kenderaan kita tak boleh nak arah kiblat itu mungkin tak sepenuhnya kita boleh menghadap. Jadi solat sunat dia ringan. Ataupun solat fardu dalam tanpa uzur turun. Okey. Kalau keuzuran dia mengambil hukum lain. Okey. Jadi solat atas kenderaan seperti kereta api, kapal terbang. Jadi dalam persoalan ini tadi adalah kenderaan yang boleh kita kontrol kan, kita berhenti. Manakala solat di atas kenderaan seperti kereta api, kapal terbang, maka dia mengambil hukum hadis ni, solat di atas sampan. Ini yang dibahas oleh ulama kita lah, yang contemporary, iaitu boleh solat atas kenderaan sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Sebab memang tak boleh berhenti lah, maka teruskanlah. Jadi bila teruskan solat mesti kukuk mana pun, sakit ke tak sakit ke, sihat tak sihat, selagi mana 3 syarat, iaitu Islam, akil, berakal, balik. Jadi sakit cukup 3 syarat ni kan, kena solat lagi. Jadi itu di antara kepentingan solat. Jadi kenapa dalam solat atas kenderaan seperti kereta api, kapal terbang, mengambil hukum solat hadis ini, itu solat di atas sampan, kerana dia mengambil kira tempoh yang panjang. Tempoh yang panjang, cara adanya tiada cara untuk berhenti ataupun turun melainkan setelah sampai ke destinasi. Takkan kalau nak suruh berhenti, kalau kereta api kena tawan dia punya pemandu dia. Baru boleh berhenti, tidak dia takkan berhenti. Begitu juga kereta kapal terbang, pilot nak masuk ke cockpit pilot pun payah. Jadi memang biasanya macam tu. Cuma kadang-kadang bila kita nak fly tu, sebelum tu masuk waktu dan sempat untuk kita solat, maka tak apalah, kita solat macam biasa. Tapi yang ni mungkin tak masuk waktu lagi, ataupun tak sempat nak solat dalam keadaan check in tu dan sebagainya lagi, maka kita solat atas kapal terbang. Jadi solat atas kapal terbang boleh, secara umumnya boleh untuk fardu ataupun untuk sunat, cuma mungkin caranya berbeza. Yang keduanya ialah solat atas haiwan tunggangan seperti kuda, unta, seperti hukum, maknanya yang ni yang disebut tadi ialah, jadi hukum kereta tu umumnya mengambil hukum yang hadis tadi yang dah baca yang kedua, iaitu solat sebagaimana di atas kenderaan tadi, atas tunggangan, unta, kuda, maka solat sunat boleh. Manakala solat fardu tanpa keuzuran, kalau uzur mungkin dia masuk masalah lain. Tanpa keuzuran maknanya dia solat iaitu dengan berhenti dan solat. Cuma kita ni budaya solat begini kurang. Cari surah dulu baru solat. Kalau setakat nak solat tepi jalan tu payah. Tapi sebenarnya memang boleh. Memang boleh. Apa tambah pula kita ada apa-apa kan, kain ke ataupun surat khabar ke, even kalau tak ada pun mungkin boleh, atas tanah tu pun boleh. Cuma pastikan tidak ada najis. Itu je. Sebab tanah ni tahur, bersih, boleh. Jadi solat tidak menjadi sebab apa mengambil hukum solat atas kereta ni, mengambil hukum solat atas kenderaan, iaitu atas tunggangan itu, iaitu solat sunat boleh, solat fardu mana kena berhenti, sebab tidak menjadi kesukaran untuk berhenti dan solat di luar kenderaan, di luar kereta tu. Ataupun
ada tempat untuk kita solat. Okey, yang keduanya ialah mengambil kira suasana negara kita yang kondusif. Kalau negara kita lagilah kan. RNR ada, Petronas ada, macam-macam ada kan. Iaitu yang kondusif untuk berhenti solat, seperti di RNR, stesen minyak, di masjid, di surau, banyak lagi. Jadi tak payah cari pasal lah. Okey, nak solat juga atas kereta. Okey. Solat sunat tak apa. Solat fardu berhenti. Okey, hukum seperti hukum solat atas kenderaan. Okey. Kemudian yang persoalan yang keduanya ialah solat atas kenderaan perlukah menghadap kiblat? Tu. Tadi nak beritahu boleh. Kan? Kalau kenderaan yang kita tak boleh kontrol, boleh, wajib ke sunat. Okay, kalau yang kita boleh kontrol, maknanya tanpa uzur, solat sunat boleh. Solat fardu, kita solat di luar pada kereta ataupun di tempat yang tetap supaya kita boleh menghadap kiblat. Okay, persoalan sekarang ni ialah atas kenderaan tadi. Itu atas kenderaan yang merujuk, khususnya merujuk pada fardu lah. Okay. Iaitu kita naik kapal terbang. Okay. Kita naik bah umpamanya, jam ni. Ataupun kereta api. Maka perlukah kita menghadap kiblat? Maka disebut dalam kitab Mata'il Badrai, boleh cek dalam kitab tersebut, iaitu jika dalam kenderaan dan boleh menghadap kiblat keseluruhannya ataupun sebahagiannya, maka kena menghadap kiblat sebagaimana yang boleh. Maknanya kalau keseluruhannya lagi baik. Okey, sama ada kenderaan, contohnya lah, okey, kalau kita naik kereta api, dia berhenti, maka boleh kita tahu dah arah kiblat. Sekarang ni ada apps banyak kan, senang nak cari arah kiblat. Ataupun kalau payah sangat, tengok matahari. Okey, mata benda kat arah tu lebih kurang area tu lah. Okey, untuk kita solat, okey, keseluruhan lagi baik. Kalau tak boleh keseluruhan, contohnya kita dah solat, dia bergerak dah sebahagiannya. Okey, seboleh-bolehnya semasa takbiratul ihram, kalau kita tahu arah kiblat, kita hadap kiblat. Okey. Jika tidak boleh menghadap kiblat pada keseluruhannya, maka hadaplah semasa takbiratul ihram. Maknanya kalau tak boleh lain, sekurang-kurangnya Allahu Akbar tu menghadap kiblat. Okey. Lepas tu biarlah dia bawa ke mana pun, tak apa dah. Sebab apa? Sebab kesukaran. Kalau tidak, jenah nak pusing. Okey, macam kompas, pusing ni, pusing last sekali. Penat macam tu. Okey, maka tidak diberatkan kepada kita untuk lagipun kita pun biasanya tak tahu kan arah kiblat yang secara tepat, maka madai dengan kita takbiratul ihram, kemudian selepas itu kita solat macam biasa. Okey. Jika tidak boleh juga, tak boleh juga. Nak menghadap kiblat tak boleh dalam keadaan padat, naik Air Asia padat. Okey, nak pusing kat ni orang pusing kat ni. Okey. Maka kita hadaplah mana macam biasa. Ke depan. Kenapa? Kerana tak boleh. Tapi kalau boleh, ikhtiar yang boleh. Ataupun mungkin ada setengah. Okey, kapal terbang dia besar, Boeing 777, ada ruang untuk solat. Okey, boleh kita pergi. Kalau tidak ada, madai dengan kita solat di tempat duduk kita. Itu ada lagi jenis solat tu. Okey, antaranya lah solat hormat waktu. Okey. Jadi kita tengok dulu dari segi menghadap kiblat dulu. Maknanya menghadap kiblat seboleh-boleh kita hadap. Keseluruhannya kalau boleh. Tak boleh sebahagian, tak apa. Okey, kalau tak boleh juga masa takbiratul ihram. Tak boleh juga, maka hadaplah. Okey. Ke mana yang kita hadap. Okey. Okey, persoalan ketiga secara khusus. Yang ketiga secara khusus, solat atas kapal terbang. Sebab sekarang ni antara kenderaan yang kita makruf perjalanan jauh, okey, iaitu kapal terbang. Okey. Jadi kita tengok pada beberapa perkara lah. Antara yang pertama ialah kena tengok pada masa pelepasan, masa berlepas kita. Solat ikut waktu tempatan. Maknanya kalau masa berlepas tu kita solat ikut waktu tempatan. Asal tempat kita tu asal, okey, zuhur, mana kita solat sebagaimana yang demikian. Maka bila masuk waktu, kita boleh jamak. Khususnya katalah masuk ke zuhur kan. Kita tahu kita nak musafir jauh. Baik, solat tu jamak takdim. Okay, jamak dan qasar. Jamak takdim, zuhur dengan asar. Supaya tidak datang masalah lah. Okay, atas kapal terbang. Sebab kalau kita tak solat jamak, nanti kena solat juga atas sana.
lagilah sukar. Sebab apa? Sebab nak tahu masa, kemudian mungkin arah kiblat, dan juga dari segi pertukaran masa itu. Okey, solat takdim ataupun kita nak solat cara tamam sempurna pun macam biasalah. Okey, boleh. Maknanya solat jamak qasar ataupun solat tamam. Okey, kemudian masuk waktu solat. Jadi masuk waktu solat juga dia mengikut waktu tempatan. Maknanya kalau kita solat, contohnya lah kita solat zuhur asar kan, kemudian bila masuk waktu maghrib, kita kena tengok pada solat untuk waktu tempatan, ataupun kita buat anggaran ni biasanya waktu ni waktu maghrib dah. Maka kita solat atas kapal terbang, kita boleh jamak lah kan, sebab dah musafir maghrib dengan isyak. Jadi kita buat anggaran dengan kita tanya kru kapal yang bertugas. Ataupun mungkin ada jam khusus untuk nak tahu tentang waktu solat. Jadi sebab itulah bab solat ni kena solat. Cuma di sana ada kelonggaran dari segi untuk solat. Yang ketiga, arah kiblat. Jadi arah kiblat macam tadi, iaitu jika mampu dan boleh kita menghadap kiblat. Dan ada kelapangan dan boleh. Solat atas kursi dengan menghadap kiblat, ataupun awalnya menghadap kiblat ataupun hampir dengan kiblat macam tadi. Maknanya kalau kita duduk atas kursi, memang tempat lain tidak mengizinkan untuk solat. Walaupun mungkin boleh solat, contohnya tengah-tengah tu boleh solat, tetapi orang duduk lalu lalang. Jadi dia mendatangkan masalah pula pada mereka. So kita solat atas kursi. Jadi bila solat atas kursi macam tadi, maknanya kalau boleh hadap kiblat, sekurang-kurangnya kalau tak boleh semasa takbiratul ihram, ataupun kita tahu dah kiblat kat arah ni, maka kita pusing sedikit semampu yang boleh untuk takbiratul ihram menghadap kiblat. Kemudian selepas itu kita straight macam biasalah. Jadi kalau tak boleh, mana kita teruskan solat macam biasa. Itu berkenaan dengan menghadap kiblat. Yang keempat, wudu. Jadi wudu kita nak bawa air ni tak bagi bawa kan, cecair tak lebih daripada 10 ml tak silap anda. Maknanya jadi nak ambil sembahyang macam ada air dalam kapal terbang, tapi orang nak guna untuk benda lain lagi. So macam mana nak buat ni? Maka kita ambil wudu dengan kadar yang paling minimum. Macam ni lah. Sebelum naik kapal terbang, kalau boleh kita ambil sembahyang siap-siap. Yang pertama kan. Tapi tak tahulah lepas tu kan, sama ada kita nak buang air ke kentut ke apa. Jadi bila atas kapal terbang, macam mana air? Yang pertama ialah kalau boleh guna yang paling minimum. Ni kena belajar, praktis sikit ni. Macam kita nak pergi Mekah lah. Ambil spray kan, atau spray. Spray lepas tu sapu lah model. Mula-mula rasa macam, kalau mula-mula ambil memang rasa macam iya ke ambil sembahyang. Kita biasa 2-3 baldi ambil satu ni. Tapi praktis lah. Kita ambil wuduk dengan kadar yang paling minimum. Kalau tak boleh, tak boleh nak air dah sikit kan, air pun tak ada umpamanya, ataupun air ada tapi untuk kegunaan tu sikit. Macam mana nak buat? Iaitu kita solat hormat waktu. Sebab apa? Hormat waktu ni lah solat yang tak sempurna, iaitu wuduknya tak sempurna. Tayamum pun tak boleh, maka tak, dua-dua tak ada. Maka solat hormat waktu lah. Sebab solat kena solat, tapi syarat sah solat tidak dapat dipenuhi kan. Antara tak dapat dipenuhi ialah wuduk lah. Taharah. Maka kita solat hormat waktu. Maka solat hormat waktu ni kena qadha. Lepas dah sampai kena qadha. Itu berkaitan dengan wuduk. Jadi solat hormat waktu tu ialah kita kena wajib qadha. Itu berkaitan dengan solat musafir, khususnya pada zaman kita sekarang lah. Banyak kita travel kan, serata dunia. Jadi bagaimana kita nak solat? So kita solat, kita ambil yang terbaik dulu. Tak boleh buat yang terbaik sempurna, maka kita ambil yang maknanya ialah kurang sedikit. Kemudian kita ambil setakat mana yang boleh kita buat. Cuma kalaulah
wuduk tak boleh ambil, okey, tayamum lagi tak boleh kan. Sebab tayamum ada kata tepuk-tepuk dinding. Tepuk dinding kalau keluar abuk. Okey, ni tepuk dinding abuk tak keluar sebab apa? Sebab cleaner 2 kali sehari bersih. Kalau negara Arab mungkin boleh, mungkin iyalah sikit. Sebab sebab dia tak pernah jarang nampak dia lap ni. Okey, bila tepuk tu apa? Okey, mungkin. Jadi nak tayamum tak boleh. Kapal terbang lagi sensitif dengan abuk kan. Jadi maknanya ambil sembahyang tak boleh. Sepatutnya tayamum pun tak boleh. Maka kita kena solat dalam keadaan tanpa wuduk. Maka solat tanpa wuduk dikira sebagai solat hormat waktu. Begitu juga untuk pesakit. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita bahas dia, perbahasan tu agak panjang lah. Cuma dalam mazhab Syafi'i, katakanlah kita ni ada POP ataupun ada balutan sini. Jadi bila kita nak ambil air sembahyang, kita basuh, okey. Kemudian sampai sini, katalah di lengan. Sampai di lengan kita kena basuh tempat boleh basuh, kemudian kita just selalu begitu je. Okey, kemudian kita kena bertayamum. Pada mazhab Syafi'i. Sama ada sebelum atau selepas. Tayamum maknanya lepas tu kita tayamum. Tayamum ialah dengan debu bersih, tepuk, kemudian kita itu sikit supaya debu ni jatuh, kemudian kita pun sapuh muka kita, kemudian yang kedua kita boleh guna lagi sini dengan syarat masa kita nak buang tu jangan buang sini. Kita kena buang sini. Okey, ni ambil sini buang sini, tukar lain. Okey, kita tepuk, kita letak sini. Okey, kemudian sapu muka. Okey. Rasa tak puas hati, sapulah banyak kali pun tak apa. Okey. Yang pertama. Yang keduanya ialah okey, kita bersih, tepuk sekali lagi. Okey, kemudian kita buat macam ni juga. Okey, kemudian lengan. Okey, lengan ni kita sapu macam ni. Okey, sapu macam ni. Pusing. Macam ni. Ni jangan sentuh. Okey, dia macam ni. Sebab ni ada debu kan. Sebab nak guna kat sini. Macam ni, pusing. Sekarang okey. Kemudian yang kedua, ambil ni. Pusing balik. Okey, macam ni tak apalah. Sebab dah guna dah kan. Kita selak gitu. Okey, settle. Bermakna kalau tak settle wuduk tadi, settle tayamum. Tapi masalah sekarang ni ialah tayamum tak settle. Sebab apa? Sebab ada balutan sini. Kalau kat kaki tak apa, kaki kan. Jadi bila kita ambil sembahyang semua sampai kaki, kita tayamum membasuh muka dan juga basuh tangan, basuh sapu dengan debu tayamum, okey. Sebab apa? Muka okey, sebab tayamum muka dengan tangan je. Tangan okey. So solat tak perlu qada dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau yang ni kat sini air sembahyang pun tak kena, debu pun tak sampai kulit, maka kita solat consider sebagai hormat waktu. Ambil air sembahyang tayamum tapi sebagai hormat waktu. Kemudian kena qada selepas pulih, selepas. Cuma dalam persoalan ini ada dibahas. Tentang contemporary issue ni, iaitu kemungkinan lah. Sukar lah. Dalam keadaan dia terpaksa tempoh yang lama. 3 bulan contoh kan, baru boleh tukar. Jadi nak qada 3 bulan. Jadi ada perbahasan iaitu mengambil pandangan lain. Macam kita lah tawaf di Kaabah dulu kan, mengambil pandangan lain, antaranya pandangan mazhab Maliki ataupun mazhab Hanafi. Itu mereka ni balutan ni consider sebagai kulit dah, just sapu saja air. Okey, basuh sapu gitu. Okey, maka dikira sebagai sudah komplit air sembahyang, tak payah tayamum. Okey, maka dia solat, maka tak perlu qada. Cuma dalam bab ni kita kena belajar sedikit ambil air sembahyang cara mazhab Maliki. Okay. Kalau taklid dalam bab ni, kita taklid mazhab Maliki contoh kan, ambil sembahyang mazhab Maliki, dia basuh kepala, dia basuh mu'azzam, keseluruhan. Maknanya kalau dia basuh sini, kalau kita sini kena jepuk 3 orang tak apa dah rambut, tapi dia kena basuh gitu. Jadi dalam bab tu kita kena tu sikit lah. Dalam bab berkaitan dengan uzur, dalam bab nak ambil air sembahyang. Sebab tu fardu ain ni tak cukup kita belajar dulu.
Okey, dulu masa kita belajar Jepak dulu, masa kita dah Jepak kan. Bila sekarang umur 64, kena belajar je macam tu. Sebab apa? Sebab dah solat pun tak boleh nak, mungkin payah dah nak sujud bawah, duduk atas kursi je. Jadi kena belajar sesuai dengan level kita. Okey, macam tadilah kan. Maknanya macam mana nak buat. Jadi insya-Allah selamatlah kita kalau kita belajar. Sebab dia senang. Senang je, tetapi tak tahu jadi payah. Okey. Jadi ya, antaranya itulah bahasa kepala. Antara yang beza. Satu lagi mazhab Hanafi. Okey, mazhab Hanafi dia wajib berkomo. Cek baliklah, anak pun lupa dah. Jadi kita kena bila nak follow, dia boleh ambil sembahyang dari segi mazhab. Okey, ambil sembahyang mazhab lain, sembahyang mazhab lain boleh. Tapi dalam ambil sembahyang nak capu-capu tak boleh. Syafi'i. Okey, Maliki. Tapi kalau kata ambil wuduk Maliki, solat Syafi'i tak apa, sebab wuduk solat lain kan. Jangan campur. Itu yang dimaksudkan dengan talfiq mazhab. Talfiq mazhab yang dikatakan tak boleh ialah iaitu satu benda campur habis. Okey. Jadi kalau satu-satu tak mengapa. Cuma kita kena belajar sikit. Okey, dalam persoalan ini bukan kita nak lari. Okey, nak buat mudah-mudah, tapi mengambil kemudahan yang ada. Kemungkinan tak semua orang boleh macam tu. Ada orang yang boleh 3 bulan dia qada, 3 bulan contohnya boleh. Okey, okey, tak ada masalah. Tapi dalam bab ni, kalau dia dah sembahyang hormat waktu, tiba-tiba sebelum qada dia mati, maka memadai dah dengan solat tadi. Maknanya dikira tak berdosa dah. Sebab apa? Sebab tak sempat nak qada, katalah dia meninggal. Sebab kes-kes di hospital macam tu kan. Jadi biasanya orang kita ni, kebanyakan orang kita di hospital, bila sakit saja, demam saja, tak sembahyang terus. Bila tanya, kenapa makcik tak sembahyang? Sebelum ni tak pernah tinggal sembahyang. Qada tak cukup. Okey, sebab apa? Sebab tidak ada sesuatu yang membuatkan dia kena qada, sedangkan dia boleh solat. Kan? Cuma dia solat dalam keadaan tak sama dengan sebelum ni. Itu je. Sebelum ni boleh ambil sembahyang direct ni. Okey, kemudian ada pampers lagi. Orang yang bedridden umpamanya, yang katakan pada besar sikit, bila tak tukar pampers tu, 4 orang kena ada. Okey, bahagian kena pegang bahu, kena kaki, kena jaga bahagian pinggang ni, seorang lagi tukar pampers. Bukan senang. Nak tukar setiap waktu, 5 waktu. Boleh sekali sehari tu, alhamdulillah. Jadi sudah pasti nak solat macam mana ni? Maka dia solat dalam keadaan dalam keadaan yang demikian dia buat. Mana yang kata dalam keadaan yang paling baik dia boleh jaga supaya najis dia tak keluar, kemudian solat. Orang yang kaki umpamanya ada nanah ataupun darah umpamanya, takkan nak buat orang kata dressing setiap waktu kan. Kalau upah orang umpamanya nurse yang private ni, sekali mari tak silap nak 150 ke mahal lagi tahu, wallahualam lah. Kena bayar. Jadi 5 waktu saja habis dekat 1000. bankrupt. Jadi di sana Islam tidak memberatkan itu. Okey, yang boleh kita buat, yang tak boleh kita buat sebaik mungkin, kemudian kita ambil rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dalam bab ni. Okey, jadi banyak lagi benda yang kita kena perbaikilah, khususnya di hospital, iaitu bagi orang yang sakit, kerana mereka buat macam sebenarnya bukan sakit saja tak sembahyang, musafir pun. Musafir tak sembahyang. Sebab jadi payah kan. Jadi sebab itulah kita kena baiki. Sembahyang kok mana pun solat. Okey, dia tidak ada orang kata cuma dalam bab solat ada keringanan, maka gunakanlah. Okey, sebab kadang-kadang pada peringkat awal kita rasa macam tak sah ya. Okey, kita rasa macam lah dalam keadaan kan. Ada orang yang urin dia yang ditebuk urin umpamanya, kadang-kadang mengalir dan sebagainya lagi. Okey, bahkan maknanya bila kita tengok dalam segi pelaksanaan hukum umpamanya, bagi orang yang sakit
Kalau dia sukar untuk ambil sembahyang, nak ambil sembahyang satu hal dah, bukan senang. Jadi dia boleh buat solat dekat-dekat. Dia kita sebut sebagai jamak suri, bukan jamak. Jamak suri. Jamak ni kita ambil waktu lain masuk waktu lain. Yang ni ialah kita waktu dia. Contohnya ialah solat zuhur dilewatkan. Agak-agak 15 minit ke nak masuk waktu asar, dia solat. Okey. Dia tunggu sekejap masuk asar, solat asar. Sebab apa? Sebab nak ambil sembahyang payah sebagai contoh. Jadi pandai-pandailah. Okey. Dalam bab kita nak jaga solat, tapi solat jangan tinggal. Okey. Cuma dalam pandangan dalam mazhab kita Syafi'i, orang yang uzur umpama sil bau, kencing tak butuh kan, maknanya kencing je sentiasa, ataupun istihadah, darah keluar sentiasa, maka dia boleh untuk satu wuduk, satu solat fardu, solat sunat boleh banyak. Okey, bermakna kalau solat fardu lain pula dia kena ambil wuduk lain pula. Semasa dia umpama dia bersihkan, kemudian semasa dia lepas dia bersih dia ambil sembahyang, kalau keluar lepas tu untuk dia dimaafkan. Tapi satu solat fardu dan solat sunat banyak, baca Quran pun boleh. Okey. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ada mazhab lain boleh walaupun banyak. Ada pandangan lain boleh ataupun banyak. So dalam bab ni lah, rukhsah dalam bab ni mungkin kita kena belajar, disebabkan oleh takut nak buat satu wuduk dengan satu-satu tak mampu. Maka dengan kita tahu pandangan lain, mazhab lain yang memberi keringanan kepada kita, kemudahan kepada kita, mungkin kita boleh taklid dengan mazhab tersebut. Okey. Ya, dalam mazhab fiqh senang, taklid je, ikut. Tapi dalam akidah tak boleh taklid, dia kena yakin. Itu dia beza sedikit. Okey. Jadi itulah secara ringkasnya yang berkaitan dengan solat di atas sampan. Maka dia mengambil hukum iaitu bagi solat di atas kenderaan yang kita tak boleh nak kontrol berhentinya bila, okey, tak boleh nak kontrol dari perjalanan dan sebagainya lagi, arah perjalanan. Maka hukum yang ni kita apply dalam solat kenderaan yang macam tu, kapal terbang, kereta api seumpamanya, termasuk juga bas kalau kita penumpang. Okey, anda pernah masa belajar di Kelang dulu, maknanya memang jam, waktu jam, daripada asar lepas isyak pun sampai. Dalam keadaan kita pun duduk berdiri ramai-ramai. Jadi itu juga persoalan yang kita boleh kontrol. Ada pun yang boleh kontrol, umpama kita naik kereta kita sendiri, maka kita mengambil dalil daripada hadis Nabi yang Anda baca tadi, iaitu di atas kenderaan Nabi solat sunat, tapi bila solat fardu Nabi berhenti. Okey, itu beberapa perkara berkaitan dengan solat di atas kenderaan. Dia solat yang ada wuduk dan mengambil rusak perbuatan kan? Ya. Jadi tak payah qada lah kan? Tak payah qada. Mana kalau komplit syarat sah ialah dia rukun dengan syarat sah dia beza. Syarat sah ialah kita kena follow sebelum kita buat. Itu syarat sah. Contohnya ialah menghadap kiblat. Okey. Sebelum kita sembahyang kena ada dah kan. Menutup aurat. Okey, suci pada najis, suci pada hadas. Kan? Mengetahui masuk waktu. Itu 5 syarat sah. Adapun rukun, peraturan yang wajib kita buat semasa sedang melaksanakan ibadat tersebut. Contohnya ialah takbiratul ihram, rukun masa solat. Itu dua-dua kena patuh. Jadi kalau macam tadi tak patuh kan, wuduk, tidak ada taharah, tak bersih, maka tak cukup. Bermakna kalau ikut ni tak boleh solat lah. Tapi oleh kerana keuzuran tertentu yang menyebabkan dia tak boleh dapatkan air sebagai contoh, ataupun tak boleh guna air, tayamum tak boleh, maka dalam bab tersebut maka dia diberi rukhsah, iaitu solat hormat waktu. Cuma bila tak cukup kena qada. Itu di antara betapa pentingnya solat di dalam Islam, sehingga kok mana pun maknanya kita kena usaha untuk solat. Begitu juga nak ambil sembahyang, orang sakit payah nak sembahyang, kita boleh tolong ambil untuk orang sakit air sembahyang. Anak boleh tolong ambil untuk kita, ataupun pasangan suami isteri. Cuma jangan bersentuhan. Mungkin boleh pakai glove kan, ambil spray sikit kemudian sapu.
ataupun boleh kalau tak boleh sangat boleh pakai tuala, spray dia tuala lah umpamanya. Jadi yang boleh dilakukan, cuma kita nak supaya budaya solat itu diteruskan. Maknanya ibadat solat diteruskan, jangan berhenti ataupun jangan tak buat disebabkan oleh halangan-halangan tadi. Kecuali 3 ni tak ada, dia pensan, memang tak wajib masa dia pensan lah. Okey, start pada subuh accident, siapalah Zuhur tu dia pensan, maka dia tak wajib dah solat waktu tu, sebab dia sudah hilang kewarasan. Okey. Okey, hilang kewarasan. Lagi mana dia waras, betul, berakal, balik Islam, wajib untuk dia solat. Okey, wallahu a'lam. Kita tengok hadis yang ke 26. Okey, sujud orang yang sembahyang di atas tepi kainnya. Okey. Contohnya ialah serban, kain serban. Okey, ataupun kain yang kita bawa lah. Okey, kita alah. Okey. Anas bin Malik qala kunna nusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fayad'u ahaduna tarafa ath-thawbi min shiddatil harri fi makanis sujud. Okey. Sekali lagi an Anas bin Malik qala kunna nusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fayad'u ahaduna tarafa ath-thawbi min shiddatil harri fi makanis sujud. Daripada Anas bin Malik, ia berkata, adalah kami sembahyang serta bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meletakkan oleh seorang kami akan hujung kain kerana bersangatan panas pada tempat sujudnya. Maka dia letaklah kain. Dia tak disebut adakah kain itu kain yang dipakai bersama dengan dia. Contohnya kita kata apa, mungkin dia punya serban ni panjang, dia letak macam tu, ataupun ambil kain lain. Bila panas sangat, okey, maknanya dia ambil kain lain ataupun dia letak atas tu. Ini merujuk kepada biasa mereka Nabi dan para sahabat bila solat, maknanya simple saja, solat direct di atas tanah ataupun pasir. Okey, boleh, tidak menjadi satu kesalahan selagi mana ia tidak ada tanda-tanda ataupun bukti-bukti ia bernajis. Boleh. Okey. Jadi di sininya ialah berlaku di mana mereka solat bersama dengan Nabi dan salah seorang sahabat ambil dan Nabi tak larang, bermakna boleh. Okey, ataupun perkara ini sah. Kerana apa? Kerana terlampau panas. Okey, jadi keterangan tersebut Anas bin Malik berkata, adalah kami sembahyang serta Nabi, yakni bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian maka meletakkan oleh seorang daripada kami akan hujung kain kerana bersangatan panas pada tempat sujud, iaitu pada bumi tempat sujudnya. Okey, hadis tersebut tidaklah menjadi dalil untuk menolak pendapat Imam Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i, apa dia kita pegang, iaitu bila kita sujud jangan ada sesuatu yang kita sujud, okey, yang menghalang daripada kena dahi pada tempat sujud. Kemudian okey, bila kita naik, dia naik sekali kita. Okey, dia bersama kita. Itu tak boleh. Kalau yang tempat sujud ni, okey, yang katalah sejadah, okey, kita sujud tak apa, dia sejadah. Tapi kalau serban kita contoh ataupun kopiah kita letak sebelah sini, sujud, okey, kemudian dia naik sekali kita lah, kan? Maka itu tak boleh dalam mazhab Syafi'i. Jadi hadis ini tidak menafikan, sebab mungkin ada pandangan lain yang mengatakan boleh kalau maknanya benda itu terhalang kita sujud dan dia naik sekali kita. Tapi dalam mazhab Syafi'i, okey, dan pandangan Imam Syafi'i mengatakan tak boleh. Okey, jadi dalil ini tidak menolak pendapat Imam Syafi'i. Sebab itulah yang pertama, dia ada mungkin ada banyak pandangan. Yang keduanya ialah kalaulah sekalipun okey, Imam Syafi'i mengatakan tak boleh sedangkan nampak dalam hadis ini boleh, maka dia tidak menolak pandangan lain. Sebab apa? Sebab
mungkin ada hujah lain, dalil lain yang digunakan. Sebab tu antara persoalan, masalah kita belajar hadis ialah jangan ambil hukum fiqh daripada hadis ni saja. Sebab apa? Sebab ada hukum lain, rujukannya ialah hadis lain. Jadi bermakna kalau ada banyak pandangan, banyak pendapat. Yang kita kata tak boleh sebab kita ngaji hadis ni. Hadis ni kata boleh. Kenapa kata tak boleh? Sebab apa? Sebab rujukan mungkin berbeza. Okey, jadi sumber pendalilan juga berbeza menyebabkan dari segi pengambilan hukum juga berbeza. Okey, cuma yang ni boleh takwil lagi ni. Bagaimana? Iaitu tidaklah menjadi dalil untuk menolak pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan tentang tegahan sujud di atas tepi ataupun hujung kain yang dipakai. Maknanya sebab apa? Sebab kain ni bila kita naik, dia naik balik sekali kita. Contoh macam serban tadi kan. Okey, maknanya tidak menolak apa yang pandangan Imam Syafi'i. Kenapa? Kerana boleh jadi bahawa tepi kain yang diletakkan seperti disebut itu dalam hadis ini tidak bergerak dengan bergeraknya orang yang sembahyang. Kain dia panjang. Contoh kata-kata lah. Okay. Serban dia panjang sampai ujung tu. Maka bila dia letak pula buat lapik kan. Dan bila dia naik, tak naik sekali dia. Duduk kerat senyap situ, maka tak mengapa. Yang tak bolehnya yang naik sekali kita, duduk sekali kita, naik sekali kita. Itu tak boleh. Dengan bergeraknya orang yang sembahyang disebabkan tiada dibawanya ataupun tiada ditanggungnya atau dibawa bersama tapi tidak bergerak dengan geraknya disebabkan oleh kain itu terlalu panjang. Itu tak apa. Okey, jadi mungkin kita boleh takwil gitu. Sebab tak boleh tahu ni kain dia letak ni kain macam mana. Kan? Tapi kalau kata kain dia letak ni, kita katalah serban yang pendek ni memang kita naik sekali, itu memang tak boleh. Itu yang dipegang oleh dalam mazhab kita Syafi'i. Okey. Jadi sebab itulah bab nak sujud tu kena jaga tu. Okey, jangan jaga supaya jangan ada benda yang menghalang kemudian dia naik sekali kita. Cuma kalau kata ada plastik kan, ada plastik bila naik kita buang. Sebab nature plastik bukan duduk kita kan. Cuma dia lekat situ. Okey. Tarik kena tarik. So bila kemudian kita boleh ajar kan. Bila kita sedar tahu benda tu ada, kita boleh buang. Okey, boleh buang, boleh tarik, boleh ni umpama orang rambut panjang. Okey. Rambut panjang. Kalau wanita memang tak ada masalah sebab rambut panjang dia tak, kalau keluar tu dah menampakkan aurat, memang dia kena jaga ataupun mungkin tak sedar selah dua empat tak perasan. Tapi kalau yang lelaki rambut panjang, okey, kemudian bila dia sujud rambut tu jadi tutup dari dia, memang bila dia naik rambut naik sekali kan, rambut dia itu tak boleh. Sebab dia menutup. Okey. Kemudian kalau kain kita macam tadi, kain telekung kita kan, kita sujud sedap kita sujud atas kain telekung, tarik kain telekung, okey, mana tak ada masalah. Sebab mungkin kita tak sedar masa sujud tu kan, kemudian kita baru perasan, kita tarik. Kalaulah okey dia sujud juga, maka dia kena mengulanginya. Kena mengulanginya. Mengulangi sujud. Maknanya kalau dia naik dah, contoh duduk dia solat seorang diri, duduk dia sedar tadi ada atas ni, sujud ke lagi. Itu antara perkara yang perlu dijagalah. Okey, dalam persoalan berkaitan dengan tempat sujud. Sebab dahi memang kena direct. Okey. Ada pun yang lain dia kena bahagian sujud ni tapi beralas pun tak apa. Okey, iaitu tangan dia, okey, lutut dia umpamanya dan kaki. Cuma kalau kita belajar dalam kitab Muniyatul Musalli, bila kita sujud kaki tu jangan pacak macam ni je. Kaki ni biar kena perut jari ni, kena lipat macam tu. Barulah sempurna dari segi solat tersebut. Ya? Sujud tu biasa perempuan ada masalah sikit kan. Dia punya pakaian dia tu besar. Pakaian pun sebelah.
Jadi kayu Allah. Okey, cover sebelah sekali. Cover tempat sujud ke? Itu antara benda yang perlu dibuat lah. Maknanya antaranya lah dia kepok sikit lah. Okay, supaya sujud je, yang lain tak apa. Tempat sujud ni. Okey. Okey, jika tidak diketahuinya ataupun diketahui selepas solat, maka ia kena ulang solat tersebut. Kalau confirm dah. Okey, lepas solat. Okey. Tapi kalau tidak diketahuinya, maka dimaafkanlah. Macam mana? Sebab dia tak sedar kan perkara tersebut. Jadi sebab apa hikmah dia? Hikmahnya ialah untuk memiliki rasa perhambaan. Mana biar ni dari ni orang kata tempat tinggi kita ni. Maknanya untuk sujud di atas kita kata consider sebagai tanah lah, ataupun sejadah tu tempat yang maknanya tempat yang paling rendah, sebagai tanda perhambaan kita kepada Allah SWT. Sebab itulah disebut yang paling dekat dengan hamba dengan Tuhannya di saat kita sujud. Sebab saat itu kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita antara yang kita boleh panjangkan, khususnya kalau kita solat ada sesuatu hajat dalam sujud. Sujud itu kita memuji Allah di samping kita mohon kepada Allah supaya Allah perkenankan doa kita. Kalau dalam bahasa Melayu, dalam hati, jangan sebutkan mulut. Okey. Ya Allah, okey, berilah kepada aku batas sembahyang. Okey. Kalau dalam bahasa Melayu, sebab bahasa rasminya ialah bahasa Arab yang levelnya ialah zikrullah, zikir. Walaupun orang Arab guna bahasa Arab tapi bukan zikir, batal juga sembahyang. Dia tak boleh, kena guna bahasa Arab. Okey. Okey, hadis yang ke-27. Okey, hadis ke-27, makruh berkahak. Kahak ni ludah. Okey, meludah di pihak kiblat, maknanya ludah arah depan. Ini kita boleh kata tak berlaku lah sebab itu. Sebab kita kena tengok nature zaman Nabi SAW dulu. Okey, simple sangat ni. Masjid ni atapnya atap daun kurma. Tiang dia batang kurma. Okey. Maknanya kurma lah. Okey, lantai ni pasir. Okey, ataupun adalah halah-halah maknanya sikit-sikit gitu je. Jadi biasalah. Okey, kadang-kadang jenis tu yang cerita orang Badui pergi kecil tu. Okey. Jadi bila nak meludah umpamanya dia boleh kalau nak meludah belah kiri, belah kanan kalau tak ada orang. Sebab yang tu dia boleh itu balik. Maknanya pasir tu ataupun dia boleh timbul baliklah. Tapi tak boleh ke arah depan. Sebab arah depan biasanya kalau kata dia takut orang lain mari pergi sujud pula situ. Okey, satu lagi ialah dari segi adab sebab arah depan ni kita kata kita menghadap Allah. Okey, ke arah Kaabah. Okey, an Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblah fahakkaha biyadihi wa ru'iya minhu karahatun aw ru'iya karahiyatuhu lidzalik wa shiddatuhu alaihi wa qala inna ahadakum idza qama yusalli fa innama yunaji rabbahu aw rabbuhu bainahu wa bainal qiblah fala yabzuqanna fi qiblatihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi thumma akhadha tarafa ridaihi fabazaqa fihi wa radda ba'dahu ala ba'din wa qala aw yaf'alu hakadha. Kalau kita tengok dalam hadis ni sebut au itu maknanya kadang-kadang perawi dia tak pasti Nabi kata yang ni ke Nabi kata yang ni. So dalam kes ni untuk sahabat tak ada masalah. Sahabat tak ada masalah. Riwayat dia berbeza sedikit pun dari segi makna pun, dari segi lafaz pun tidak ada masalah sebab mereka diiktiraf sebagai yang adil. Untuk orang lain mungkin ada masalah orang lain kemudiannya. Okey, maksud di sini adalah daripada Anas bin Malik bahawa Nabi SAW telah melihat kahak
Okey, ini merujuk kepada yang nak sebut tadilah. Merujuk kepada air liur pada kiblat, iaitu arah depan. Lalu ia menyentar dengan tangannya. Maka Nabi, kita kata menyentar ataupun kuih. Okey, ataupun ada yang menyebutkan di dinding, maka Nabi pun sapu. Okey. Dan dilihat daripada tanda kebencian. Maknanya ada tak sukalah. Okey, tak selesa dengan keadaan tersebut. Atau ni perawi hadis ni. Okey, yang meriwayatkan hadis Nabi ni, iaitu ataupun dilihat daripada kebencian yang demikian itu dan marahnya. Maknanya bukan sekadar tak suka, tapi ada nampak macam tanda kemarahan sedikit. Okey, pada Nabi SAW. Dan ia berkata bahawasanya seorang kamu bila bangun sembahyang, itu Nabi SAW, okey, berkata bahawasanya seorang kamu apabila ia bangun sembahyang, maka ia bermunajat kepada Tuhannya. Okey, bermunajat kepada Tuhannya, atau Tuhan di antaranya dan di antara kiblat, maknanya di hadapan dia lah, gambaran kepada arah tersebut. Maka janganlah ia berludah pada kiblatnya, iaitu pada arah hadapannya ataupun pada dinding hadapannya, tetapi sebelah kiri ataupun di bawah kakinya. Sebelah kiri, okey, belah kiri atau bawah kaki, mana merujuk pada tempat yang selamat. Bermakna kalau orang duduk situ tak kena lah. Okey, ataupun tidak mendatangkan masalah pada orang lain. Sebab itu merujuk kepada kalau pasir tu kita kita kepok sikit kan, kita buang sikit kan. Ataupun orang Arab kalau kita pergi Mekah, kadang-kadang kita jumpa dia bawa sarung tangan. Okey, kemudian dia buka sarung tangan, dia tengah sembahyang, dia ambil poket, dia ludah kan, dia lipat, dia masuk lagi. Okey. Kalau kita tak buat terus kan, tapi dia orang kalau ada keadaan demikian, mereka berbuat demikian. Sebab apa? Sebab ada disebut di sini. Okey, bahawasanya seseorang kamu apabila ia bangun sembahyang, maka ia bermunajat kepada Tuhannya, iaitu menghadap Tuhannya lah, atau Tuhannya di antaranya dengan antara Kaabah, di hadapannya, maka janganlah ia berludah pada Kaabah. Merujuk kepada adab menghormati arah depan tu yang kita hadap, iaitu Kaabah ataupun menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi sebelah kirinya ataupun sebelah kakinya. Kemudian ia mengambil akan tepi kainnya, okey, lalu diludah padanya tepi kain. Okey, ataupun kalau kita sekarang ni ialah sarung tangan lah, tisu ke, okey, maka diludah dan dibalikkan setengahnya, maknanya kita tutup lah. Okey, dan Nabi bersabda, dan Nabi bersabda, atau ia berbuat begini ataupun buat macam ni. Maknanya kalau nak juga, maknanya dia ludah belah kiri atau ludah di bawah, kata area kaki dia ni, supaya dia boleh tutup dan orang lain tak pergi pijak ataupun dia ambil sesuatu. Okey, ujung kain ataupun tisu ataupun sapu tangan, dia ludah di situ, kemudian dia tutup. Okey, dia simpanlah, dia ataupun dia buang kemudiannya. Maka itu boleh dari segi adab untuk menjaga kebersihan dan menghormati tempat ibadah. Okey, jadi kalau negara kita ni yang ni tak boleh kata tak berlaku lah. Okey, sebab kebersihan kita ni okey, tapi kalau di negara Arab setengah-setengahnya bab kebersihan memang bermasalah. Masalah besar. Masalah bukan sikit, besar. Okey, mereka buat mudah, tapi mudah-mudah sangat. Kadang-kadang orang kata kalau dia kerja tu dengan keadaan seluk ke ataupun ni berlumuh ni, pergi sembahyang. Bila masa waktu dia sembahyang, kalau buat sawah tu, tepi sawah atas batas tu dia sembahyang. Tapi dengan seluknya, dengan tak payah cerita lah. Okey, ataupun even cat tu, ada cat tak tahulah masa apa dia ambil, cat penuh, kata ni tak sampai air ni, sembahyang. Tu mudah sangat. Dan jubah mereka tu, jubah tu lah sebulan dia pakai, sebulan tu. Biasa mandi sebulan sekali kalau musim sejuk. Kalau musim panas, nak kata setiap hari tak juga kadang-kadang. Mungkin 2-3 hari sekali. Sebab dia kering lembab. Kering apa? Kalau panas kering. Jadi dia tak rasa ni macam kita ni kan.
peluh, baung. Kalau binatang mati pun, kalau mati kat situ, dia kepes situ je. Maknanya kalau kita pergi dekat baru bangun, kalau jauh tak bangun. Jadi maknanya dengan keadaan demikian, maka bab-bab mandi ni bab-bab mandi ni masalah sikit. Okey, jadi bila buat kerja yang kalau Arab baladi tu yang pakai jubah tu lah pergi tandah ke apa ke benda tu, tak tahulah macam mana dia jaga air kencing, jaga ni kadang-kadang pakai kencing pacuk macam tu je. Ni dinding-dinding ni tempat dia pancuk, dinding belah luar. Okey, macam tu je. Jadi bab kebersihan ni, bab kebersihan ada masalah. Okey. Jadi cuma dalam bab buat cepat ni bagus. Mana kalau solat masuk waktu, solat. Itu bagus dari segitu. Tapi itu pula masalah dia. Okey, menjaga waktu bagus. Sebab itulah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan banyak teguran tentang kebersihan. Okey. Jadi kalau kita ni memang, kalau kita pula masalah kita buat, kalau katalah orang buat sawah dulu ataupun pergi menoreh ke apa, ataupun buat kerja kebun, lagi tak balik tak tukar pakaian, tak sembahyang, sanggup habis waktu. Asal nak habis balik lagi tukar pakaian, pakai elok-elok, mandi baru sembahyang. Tak perangai kita pula. Kebersihan bagus, tapi kadang-kadang ada bab lain tak jaga. Sebab itulah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang persoalan ini. Okey, kemudian hadis yang hadis yang ke-28, sunat dikanankan perkara-perkara yang baik. Okey. An Aisyah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammuna mastata'a fihi fi sya'nihi kullihi fi tuhurihi wa tarajjulihi wa ta'annulihi. Okey. An Aisyah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammuna mastata'a fi sya'nihi kullihi fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata adalah junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai mengkanankan, maknanya melakukan dengan memulakan yang kanan, menurut berapa kuasanya, iaitu semampu yang boleh dalam keadaan semuanya, dalam semua keadaan lah. Yang baik-baik kanan, yang sebaliknya kiri. Pada bersucinya, menyikat rambutnya dan memakai kasut. Ini di antara kita kata adab dalam Islam. Sebab itulah kita tengok cantik Islam. Okey, orang lain nak makan pakai makan, tak tahu kanan kiri, berdiri duduk ke. Tetapi dalam Islam memang nampak tertib. Okey, antaranya ialah memulakan dengan yang kanan. Ini di antara syariat yang mungkin anda rasa tidak, ataupun mungkin ada lah, tapi mungkin kita tak dapat pendedahan lanjut. Kalau anda tak jumpa lagi secara detail, secara saintifik, melalui penggunaan tangan kanan ataupun mulakan dengan anggota kanan dulu. Lepas tu kalau kita tengok, biasanya kalau stroke biasanya kiri kan. Jadi mungkin boleh lah buat kajian detail bagaimana memulakan dengan kanan. Okey, dan sudah pasti ada hikmah yang mungkin disingkat ataupun mungkin perlu disingkatkan lagi dari segi hikmah dalam pelbagai aspek, termasuk dari segi saintifik, dari segi kesihatan dan sebagainya lagi. Okey, tapi hakikatnya macam tu. Okey, iaitu Aisyah berkata junjungan sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai mengkanan. Sebab itulah para sahabat suka duduk belah kanan, sebab Nabi bila berpaling, dia berpaling ke kanan dulu. Dia macam tu. Dan sahabat suka, maknanya melihat Nabi ataupun Nabi melihat mereka. Sebab melihat Nabi ni adalah juga sebahagian daripada ibadah. Okey, memberi keberkatan dan ketenangan pada mereka.
Okey, artinya ia suka mendahului pihak kanan selama kuasanya, ya, selama ia berkuasa melakukannya dalam keadaan ataupun dalam urusan, semua urusan, iaitu bersucinya. Mendahulukan pihak kanan badannya pada mandi junub dan mendahului tangan kanan pada wudu. Jadi bila berwudu mula kanan. Okey, nak basuh kanan dulu. Okey. Kena baru basuh kiri, kaki. Begitu juga kita nak mandi umpama. Okey, basuh yang kanan dulu. Kalau kita mandi daripada bawah ke atas kan, kanan dulu, kiri. Okey, begitulah. Seterusnya lagi. Begitu juga dengan mandi wuduk, mandi junub. Okey, mandi hadas juga mana adalah kita mulakan dengan anggota kanan dulu, baru kiri, kemudian barulah sepenuhnya. Okey, menyikat. Okey. Jadi kalau kita ambil air sembahyang, okey, kanan umpamanya, kalau kita basuh kaki, mana kanan daripada sini. Tangan kaki kanan kan? Ke sini. Kalau kaki kiri start daripada kanan. Okey, jari sini sampai ke sini. Dia macam tu. Okey, supaya start kanan lah. Okey, mulakan dengan kanan juga. Okey, berkasut iaitu mendahului memakai sebelah kanan. Bermakna benda-benda memakai, benda-benda yang elok makan, mulakan dengan kanan. Okey. Even dalam bab kita minum air, kadang-kadang kita makan nasi kan, nak minum air, kita ambil tangan kiri, kita tapung tangan kanan. Okey, bolehlah, lebih baik daripada minum tangan kiri direct. Tapi kalau kita ambil tangan kanan direct pun tak apa. Bawa sebab bekas ni kita seorang yang makan. Okey, kita takut comok kan, tapi lebih baik kita boleh. Sebab kita mungkin cara kita makan, kalau Nabi maknanya jepuk macam ni je. Dia jepuk kecil je, kita jepuk macam ni. Okey, dia jepuk kecil je. Jadi tak nampak sangat lah kan, kita ni penuh. Dan mungkin juga betul-betul nampak kenyang. Okey, tetapi dari segi dietitian, pemakanan memang macam tu. Kita makan sikit supaya kita kunyah banyak, dia cepat hancur kan. Dan portion kita bila kita masuk sikit kerak, dia jadi mudah cepat nak kenyang. Okey. Dia macam tu. Okey, dan juga mungkin bentuk makanan lah. Okey, kalau makanan kita banyak yang kari, banyak ni. Arak yang kering-kering, banyak kering sikit. Kan? Dia macam tu lah. Okey. Tapi ikut mana pun start kanan. Okey, start kanan. Termasuk dengan sudu, kita makan sudu pun mana dengan kanan juga. Orang yang tangan kidal kiri tu kena ejah. Yang tak boleh ejah tu nak macam mana kan? Ejah dari segi khususnya dari segi makan. Okey, kalau buat kerja menulis tak apalah. Okey, sebab kita ni kalau macam tangan kanan kiri memang tulisan tak boleh nak baca. Begitu juga orang yang tangan kidal, bila tulis kanan dia memang tak boleh. Tak apalah. Okey. Tapi dalam bab makan khususnya, cuba ejah seboleh-bolehnya. Okey, belajarlah sikit ataupun latih sikit-sikit untuk tangan kanan. Dan makan dengan tangan lebih baik daripada dengan sudu. Sebab kalau kita belajar pun dia ada enzim, okey, mempercepatkan untuk apa, kita nak digest, nak cernakan makanan kita. Tapi orang Arab ni hari sekarang ni mereka tak biasa makan dengan tangan, dengan sudu. Sebab tu bila makan dia tanya maklak ialah sudu. Dia dah biasa macam tu. Tapi Nabi ajar dengan tangan. Okey, kita biasa dengan tangan sebab kita memang kita biasa makan dengan tangan. Dia makan tangan dia macam makan dengan chopstick lah. Jadi tak lekat makanan. Jadi tak biasa. Okey. Ala kulli hal tak apa, bab makan ni tak ada masalah. Cuma ada sikit afdal. Okey, afdalnya ialah yang Nabi tunjuk kepada kita. Itu makan dengan tangan. Okey. Yang makan dengan tangan kanan dan makan jangan lama-lama. Okey. Sebab tu cara duduk makan tu dia duduk dalam keadaan yang apa? Kaki kan. Kaki kita duduk macam tu. Lutut kita di perut ni. Sebabkan bila kita tekan nak makan, kenyang lah. tak ada makan kenyang lah. Okey. Dan duduk, cara Nabi duduk makan, dia duduk akan tak selesa. Okey, antaranya macam kita duduk sujud,
Kita bangun daripada sujud, kita duduk macam duduk antara tahiyat dalam keadaan kaki dua-dua macam tu. Maknanya kalau duduk lama sakit. Jadi itu antara salah satu cara Nabi makan. Okey. Selain daripada cara duduk tadi. Supaya apa? Supaya nak makan jangan lama. Okey, kalau lama sembang pula habis satu talam habis. Kan? Okey. Tapi kalau nak makan banyak, makan kerak. Dia macam tu. Kerak tak apa. Tapi jangan banyak sekaligus. Sebab proses kepada penghadaman kita. Okey. Sebab itulah apa saja yang dibuat dalam Islam Nabi buat, bila dikaji secara saintifik dia tepat, betul. Itu di antara kelebihan. Sebab itulah kita bila sunnah ikut je. Tahu tak tahu ikut. Hikmah kita akan dapat. Okey, kelebihan dia. Itu kelebihan sunnah. Sebab itulah bila orang mengkaji tentang benda-benda ni, orang barat khususnya mereka kagum. Last sekali masuk Islam. Okey, cuma dalam bab benda yang sebaliknya, okey, contohnya masuk tanda, okey, basuh najis umpama, kita mulakan dengan kita guna yang kiri. Okey. Ada begitu. Kalau kita biasa kita buka kanan kan. Tapi tu kalau katalah orang memang mengiri, taklah tu sangat. Tapi kalau melibatkan makan terutamanya benda-benda yang penting ni, elok kanan. Tapi kalau yang lain tak, bukan bermakna dilarang kiri, tapi mana di afdaliyat digalakkan, kerana kelebihan pada kanannya. Okey. Sebab kalau ahli syurga pun disebut ashabul yamin, golongan kanan. Ahli neraka ashabus shimal. Kan? Jadi tak apa pun dalam kita buat, tapi kita mengambil sempena tersebut untuk mendapat barakah. Okey, dan juga untuk mendapat sebagai mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi buat, maka kita boleh pahala di atas itba' as-sunnah. Sebab dia sunat dia ada 3 kan. Yang pertama sunat muakkad, sangat dituntut. Okey. Contohnya azan, itu sangat dituntut. Yang kedua sunat ghair muakkad, sunat yang lain. Yang ketiga kita boleh pahala juga sunat al-itba'. Sebab ikut Nabi. Nabi buat macam ni kita buat ikut Nabi, boleh pahala juga, pahala sunat. Walaupun kalau buat cara lain taklah dilarang. Tak ditegas, cuma dapat pahala sunat kerana ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sahabat yang paling banyak ikut Nabi adalah Ibnu Umar. Sampai Nabi buang air, satu masa dia berjalan dengan sahabat, dia berhenti, dia pergi ke mana tempat yang kata tempat yang terlindung sedikit. Maka dia kata satu masa dulu pernah aku bersama dengan Nabi berhenti, dia pergi sana untuk qada hajat. Jadi aku buat benda yang sama. Itu sebagai sunnah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis kita nak rehat. Rehat dulu. Dia orang cakap tak apa. Orang dengar tu penat. Okey, kita berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah kita sambung balik selepas ini. Okey, wallahu alam. Okey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.